Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu akan bincang satu lagi bahagian dalam pengajian perniagaan STPM semester pertama. Okay. So, tajuk kita nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan entiti dan aktiviti perniagaan bahagian yang ke-10 dalam bab 1. Okay. Dan hari ini kita akan bincang tentang jenis pemilikan, okay, atau entiti perniagaan, okay, iaitu terdiri daripada pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat, koperasi, dan kita kaitkan dengan undang-undang yang berkaitan. So, untuk pelajaran hari ini, cikgu akan bincang dua saja, iaitu pemilikan tunggal dengan perkongsian. Syarikat, koperasi kita akan bincang dalam bahagian yang ke-11 ya. Okey. So, pemilikan tunggal atau dikenali sebagai milikan tunggal. Okey, kenapa dipanggil pemilikan tunggal? Itu perniagaan yang dimiliki dan dibiaya serta diuruskan oleh seorang individu. Jadi, kalau pemiliknya seorang individu, we call that pemilikan tunggal. Okey. Undang-undang yang berkaitan ialah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, jadi semua milikan tunggal ni perlu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan contohnya kedai perabot Tan. Okey. So, apakah ciri-ciri pemilikan tunggal? So, untuk memudahkan kamu hafal, saya guna formula MIMOLEC. Okey, MIMOLEC iaitu MI rujuk pada milikan, MO rujuk pada modal, L rujuk pada liability, A rujuk pada agian untung atau rugi dan C rujuk pada cukai. So, guna singkatan MIMOLEC. Okay? So, MIMOLEC ni boleh guna untuk keempat-empat jenis milikan, iaitu tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi. Okay? So, mari kita perhatikan ciri-ciri. Milikan tunggal ni, pemilik dia seorang saja. Milikan seorang pemilik. Okay. Modal disumbangkan oleh pemilik. Mungkin disumbang daripada simpanan dia, pinjam dari saudara mara dan sebagainya. Liability iaitu tanggungan tidak terhad. Apa maksud liability tidak terhad? Maksudnya, perniagaan dengan milikan ni, pemilik dengan milikan ni, pemilik dengan perniagaan tidak boleh diasingkan. Okay. Contohnya, katakan kedai perabotan membeli sebuah lori. Lori ni dibeli atas nama Tan. Jadi, kalau dia tak mampu bayar balik pinjaman untuk beli lori, harta peribadi akan dirampas untuk bayar balik hutang tersebut. Okey, kalau dia tak mampu juga, mungkin Tan akan diisytiharkan muflis. Itu dipanggil liability tidak terhad. So, dia mengambil tanggungan ke atas perniagaan. Dia adalah pemilik tanggungan atau dipanggil liability tidak terhad. Ini tak sama dengan syarikat tau. Kalau syarikat, dia kata liability terhad. Jadi, katakan kamu salah seorang pemegang saham dalam syarikat ABC Berhad. So, syarikat ABC beli van atas nama syarikat ABC, bukan atas nama pemegang saham. Jadi, kamu beli saham dalam syarikat ABC, katakan nilai saham kamu RM1,000. Katakan syarikat ABC tak mampu bayar balik hutang beli van, itu atas nama syarikat ABC. So, kamu sebagai pemegang saham, kamu hanya hilang RM1,000 saja. Harta peribadi kamu tidak dirampas untuk bayar balik hutang van syarikat tersebut. Itu beza antara liability terhad dengan tidak terhad. Liability tidak terhad maksudnya tanggungan kamu kena tanggunglah sampai mati. Okay. Agian untung atau rugi, semua ditanggung oleh pemilik. Maksudnya kalau untung dia dapat, rugi pun dia kena tanggung. Okey. Cukai, dia bayar cukai pendapatan perseorangan, personal income tax. Okey. So, pengurusan diuruskan oleh pemilik. Itu dipanggil ciri-ciri milikan tunggal. Ingat ya. So, ada 6 ciri utama iaitu milikan, modal, liability, agian untung rugi dan cukai. Okey. Okey, mari kita perhatikan kelebihan dan kelemahan pemilikan tunggal. Okey. Antara kelebihan milikan tunggal ni mudah ditubuhkan. Okey, very easy. Kamu hanya perlu isi borang PNA untuk mendaftar perniagaan kamu dan bayarannya RM50. Okey, sangat mudah untuk mendaftar perniagaan. Okey. Dan kebebasan buat keputusan. Tadi balik pada mudah ditubuhkan, kamu juga boleh beritahu pemeriksa oleh kerana saiz perniagaan kecil ni mudah ditubuhkan. Lepas tu perlukan modal yang sedikit. Ini adalah sebab kenapa mudah ditubuhkan. Okey. Yang kedua, kebebasan buat keputusan. Apa barang kamu nak jual, lokasi mana kamu nak pilih, pukul berapa kamu nak buka kedai, pukul berapa tutup perniagaan, semuanya bergantung pada kamu. Jadi kita bebas buat keputusan. Okey, untuk menguruskan perniagaan kita.
untuk milik kita sendiri. Ini memberi dorongan atau motivasi kepada pemilik untuk bekerja lebih keras. Okay? So, sebab dia tak perlu share dengan orang lain. Okay? Dia juga bayar cukai yang lebih rendah berbanding dengan cukai syarikat. Okay? Cukai pendapatan perseorangan ni, dia bermula dengan 0% sampai 25%. Jadi kalau pendapatan kamu rendah, you bayar cukai yang rendah. Tapi cukai syarikat ni, dia dah tetapkan 25%. Tak kira lah berapa untung kamu, you kena bayar cukai 25%. Jadi kita kata cukai pendapatan perseorangan ni lebih rendah berbanding dengan cukai syarikat. Okay? Dan kos penubuhan rendah. Sebab prosedur tak banyak, kamu hanya perlu bayar RM50 dan isi borang PNA. Jadi proses penubuhan ni lebih rendah, menyebabkan kos pun lebih rendah. Okay? Okay, apa kelemahan milikan tunggal? Of course, modalnya terhad. Sebab kamu saja yang menyumbangkan modal. Mungkin kamu ada simpanan yang terhad, okay? Nak pinjam dari saudara mara terhad. Jadi modal kamu kecil berbanding dengan bentuk milikan yang lain. Okay? Liability tidak terhad. Jadi kamu kena tanggung hutang kamu. Hutang perniagaan ni kamu kena tanggung. Kamu tak boleh kata kamu tak liable. Kamu tidak bertanggungjawab ke atas hutang kamu. Hutang perniagaan ialah hutang kamu, ya. Okay? Tidak kekal. Jadi something happen to the pemilik, mungkin perniagaan tak boleh beroperasi lagi. Okay? Beban pengurusan yang tinggi. Kalau saiz perniagaan kamu kecil tak apa. Bila perniagaan kamu semakin berkembang, bayangkan kamu kena uruskan stok, okay? Uruskan kewangan, uruskan aktiviti pemasaran, operasi setiap hari. So, kamu rasa tanggungjawab kamu atau bebanan kamu semakin tinggi. Okay? Ini bahaya kalau perniagaan ini semakin berkembang. Okay? Dan sebagai pemilik, mungkin kamu ada kemahiran pengurusan yang terhad. Okay? Mungkin pemilik ni tak ada apa-apa kelayakan akademik berkaitan dengan pengurusan. Contohnya marketing. Okay? Kemahiran pemasaran tak ada, kemahiran kewangan tak ada. Okay? Macam chef kan. Katakan seorang chef buka sebuah restoran. Dia memang pandai masak, tapi dia mungkin tak pandai dalam menguruskan operasi perniagaan. Tak pandai buat promosi, okey, tak pandai uruskan kewangan sebab kemahiran pengurusan terhad. Ini antara kelemahan milikan tunggal, okey. Okey, mari kita perhatikan partnership atau perkongsian. Perkongsian maksudnya dia ada dua tau. Kalau perkongsian biasa, bilangan pemilik 2 hingga 20 orang. Kalau perkongsian profession maksudnya bidang-bidang seperti perubatan, doktor, arkitek, lawyer, peguam, okey. Mereka boleh bentuk perkongsian 2 hingga 30 orang. Okay? Dan dia di bawah Akta Perkongsian 1961. Contohnya klinik pergigian Dr. Manja dan rakan-rakan. Ini dipanggil perkongsian profession. Okay? Okay, ciri-ciri dia sama ya, Mimolek. Cuba recall balik Mimolek tu apa? Milikan, modal, liability, agen untung atau rugi, si rujuk kepada cukai. Okay? So, untuk perkongsian ni, milikan dia, you boleh beritahu pemeriksa 2 hingga 20 orang. Okay? Modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Okay? So, modal lagi besar kan berbanding dengan pemilikan tunggal. Yang ni ada ramai rakan kongsi, modalnya lagi banyak. Liability tidak terhad. Okay? So, ramailah yang kena tanggung hutang ni. Agian untung rugi dibagi mengikut perjanjian perkongsian. Jadi, kalau ada perjanjian, biasa untung ni berdasarkan jumlah modal yang dilaburkan. Dia ada nisbah tertentu. Kalau tak ada perjanjian, untung akan diagih sama rata. Okay? Cukai sama seperti milikan tunggal, bayar cukai pendapatan perseorangan yang lebih rendah berbanding dengan syarikat. Pengurusan diuruskan oleh rakan kongsi biasa. Okay? So, rakan kongsi biasa ni, dia dibayar gaji kerana menguruskan perniagaan. Okay? Okey, kelebihan dan kelemahan. Cuba perhatikan kelebihan. Modal lebih banyak, okey, berbanding dengan milikan tunggal. Kenapa? Dia ada ramai rakan kongsi. Milikan tunggal seorang saja yang menyumbangkan modal. Yang ni sampai 30 orang kan. So, modal lagi banyak. Dan mereka juga boleh kongsi kepakaran. Sebab dalam satu perkongsian ni, kita ada katakan 20 orang rakan kongsi. Mungkin ada yang pakar dalam bidang kewangan. Ada yang pakar dalam pengurusan stok. Mungkin ada yang pakar dalam pengurusan pemasaran. Jadi kita boleh kongsi kepakaran antara satu sama lain. Okey. Mudah ditubuhkan sama seperti milikan tunggal. Okey, prosedur mudah. Cukai lebih rendah berbanding cukai syarikat sebab dia bayar cukai pendapatan perseorangan. Dan paling penting, risiko dapat disebarkan. Kalau milikan tunggal, dia seorang yang menanggung risiko. Yang ini kita boleh sebarkan risiko kepada ramai orang. Itu kelebihan dia. Okey.
So, kelemahan, of course, liability tidak terhad. Jadi, hutang perniagaan akan melibatkan harta peribadi kita. Jadi, kalau perkongsian ni, katakan hutang RM500,000 tak mampu bayar, harta peribadi rakan kongsi akan dirampas untuk bayar hutang tersebut. Okey. Perniagaan tidak kekal, mungkin berlaku kematian, okey, ataupun ada yang tarik diri, okey. Timbul konflik atau ketidaksefahaman, okey. So, mungkin katakan kamu dengan rakan kamu mulakan sebuah restoran, konflik antara kamu atau ketidaksefahaman boleh menyebabkan operasi perniagaan terganggu, okey. Modal terhad sebab ada limit. Okey, kita boleh cari rakan kongsi sampai 20 orang saja atau profesional sampai 30 orang. So ada limit. Okey, berbanding syarikat dan keputusan memerlukan persetujuan semua rakan kongsi. Katakan kamu dengan kawan kamu buka sebuah restoran, kalau nak buka sebuah cawangan baru, kawan kamu pun kena setuju. Ya, ini mengawal kebebasan kita. Ada limit. Okey, itu berkaitan dengan kelemahan perkongsian. Okey. Okey, mari kita perhatikan contoh soalan dan cadangan jawapan. Uraikan 3 ciri entiti perniagaan berbentuk pemilikan tunggal. So, ingat lagi, memolek. Boleh pilih mana-mana 3. Bagi satu fakta dengan satu uraian. Milikan. Uraian dia, seorang pemilik. Okey. Modal disumbangkan oleh pemilik perniagaan daripada simpanan atau pinjaman dari saudara mara. Okey. Uraikan 3 ciri entiti perniagaan berbentuk perkongsian. Sama juga, memolek, satu fakta dengan satu uraian. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara pemilikan tunggal dengan perkongsian. Soalan ni minta perbezaan, jadi jawapan boleh buat dalam bentuk jadual. So, bahagian pertama mesti ada aspek perbezaan. Dari aspek mana kamu nak bezakan? Boleh guna memolek, itu milikan, modal, okay, liability, agen untung rugi. Boleh guna itu sebagai aspek perbezaan. Lepas tu, bincang berkaitan dengan pemilikan tunggal dengan perkongsian. Contoh, modal. Bagi pemilikan tunggal, modal disumbangkan oleh pemilik. Okay. Untuk perkongsian, modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Jadi, kamu dapat 2 markah. Okay. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan entiti perniagaan berbentuk pemilikan tunggal. So, just sebut saja 2 kelebihan dan 2 kelemahan. Apa kelebihan pemilikan tunggal? Contohnya kebebasan buat keputusan. Jadi kamu dapat 1 markah. Untung milih sendiri, tak perlu kongsi dengan orang lain. Itu kelebihan dia. Dari segi kelemahan, tiada penerusan. Okey, kamu dapat 1 markah. Lepas tu kemahiran pengurusan terhad. Okey, kamu dapat 2 markah. Okey. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan entiti perniagaan berbentuk perkongsian. So bagi 2 kelebihan antaranya apa? Boleh kongsi kepakaran, okey. Modal lebih banyak berbanding dengan milikan tunggal. Dari segi kelemahan, mungkin berlaku ketidaksefahaman atau konflik antara rakan kongsi, okey. Tiada penerusan dan sebagainya, okey. Okey, pelajar, satu lagi soalan. Katakan kamu diberi contoh kedai perabot Ali. Kenal pasti jenis entiti perniagaan di atas. Ini rujuk pada milikan tunggal. Uraikan 2 ciri, sama juga, okey. Memolek, iaitu milikan seorang pemilik, modal disumbangkan oleh pemilik. Okey. Klinik Dr. Tan dan rakan-rakan kenal pasti, jawapan kamu ialah Klinik Dr. Tan merupakan entiti perniagaan berbentuk perkongsian. Okey. 2 ciri, sama juga memolek, okey. Contohnya liability. Liability tidak terhad. Modal. Modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Jadi kamu dapat 2 markah untuk setiap satu, ya. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jika perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari blog cikgukartik.blogspot.com. Okey. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan respon secepat yang mungkin. Okey, belajar. Bye.